Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Sanahya dan ini fokus minggu depan. Kita bercakap apa yang berlaku dan kemungkinan akan berlaku sepanjang minggu depan dan pastinya antara perkara-perkara penting adalah apa yang kita dapat saksikan hari ini yang mana beberapa negeri telah pun membuka sesi persekolahan bermula hari ini seperti di Kelantan, Terengganu dan juga di Langkawi dan sejajar dengan itu banyak sebenarnya perkara yang perlu kita faham dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Isu-isu politik juga antara perkara yang menjadi hit ataupun yang menjadi perbincangan di media sosial dan juga isu-isu lain termasuk keadaan dan juga situasi ekonomi negara khususnya termasuk isu-isu kelangsungan hidup rakyat khususnya ketika kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan menarik perhatian perkara ataupun nombor yang cukup besar adalah apabila kita menghitung 90% vaksinasi golongan dewasa di negara ini. Kalau disingkap ataupun melihat kepada angka terkini yang mana 20,418,495 individu ataupun 87.2% daripada populasi dewasa di Malaysia sudah pun selesai menjalani suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam dan kira-kira 2.8% lagi untuk mencapai 90% vaksinasi dewasa dan ini yang menjadi perhitungan kita apabila sebelum ini ada dinyatakan bahawa selepas mencapai 90% maka perkara yang ditunggu-tunggu berbulan malah bertahun oleh rakyat Malaysia adalah untuk rentas negeri dan juga berdasarkan kepada data Kementerian Kesihatan di portal COVID Now 94.3% ataupun sebenarnya 22 juta 70,545 individu daripada populasi dewasa menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin manakala 3% atau 92,949 remaja berusia 12 hingga 17 tahun sudah selesai divaksinasi. Jadi menjadi persoalan kita dan pertanyaan kita apa yang akan berlaku dan bagaimana selepas ini mungkin dalam minggu hadapan kita dapat menyaksikan bahawa jumlah dan juga angka peratusannya mungkin melebihi 90%. Menerusi Skype Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid pakar kesihatan awam. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk, sekarang ini perjalanannya seiring. Sekolah telah dibuka, remaja berusia 12 tahun ke atas pun telah pun divaksinasi. Jumlahnya menunjukkan jumlah ataupun peningkatan yang cukup memberansangkan. Lagi 2.6 ataupun 2.8% kita akan mencapai 90% jumlah divaksinasi. Bagaimana Datuk melihat kepada perkembangan situasi ini? Mungkin ada cerita dan juga perkara baik yang dapat kita saksikan sepanjang minggu depan, Datuk? Ya, terima kasih Saudara Ehsan. Jadi biasanya dalam program imunisasi, apa saja program imunisasi, biasanya 5 atau 4-5% yang terakhir itu adalah merupakan suatu daripada golongan yang begitu mencabar untuk kita mencapainya kerana lebih mudah untuk sampai ke di peringkat awal sehingga mungkin 70-80% dan sebagainya. Tapi bila kita bertemu dengan yang hujung ini, yang 5-6% yang terakhir ini, biasanya kumpulan ini memang kumpulan yang begitu unik sekali untuk kita berikan vaksin disebabkan mereka ini mempunyai ciri-ciri tertentu. Dari pengamatan saya, kita dapat bahagikan mereka ini kepada 4 kelompok yang 3-4% yang akhir ini. Pertama adalah mungkin mereka ini terdiri pada golongan warga emas yang tidak berpeluang untuk mendapatkan vaksin disebabkan tidak ada mereka yang membantu untuk pergi ke PPV dan sebagainya. Walaupun ada usaha untuk memberikan vaksin dari rumah ke rumah dahulu. Yang kedua adalah mungkin mereka ini juga ada daripada kumpulan OKU yang juga memerlukan bantuan khusus. Yang memerlukan bantuan khusus yang mana perlu kita berikan perhatian. Golongan yang ketiga ini adalah merupakan golongan yang mungkin mereka mempunyai kontraindikasi tertentu ataupun mereka khawatir untuk mengambil vaksin dengan apabila mereka mendengar tentang beberapa senarai penyakit yang mana tidak digalakkan mengambil vaksin dan sebagainya. Ini golongan yang mungkin mempunyai kontraindikasi.
Dan golongan keempat ini sudah pastilah semua orang mengetahui bahawa mereka ini memang golongan yang memilih tidak mau mengambil vaksin. Jadi empat-empat golongan ini cara kita nak mengatasinya itu mempunyai approach yang berbeza. Secara umum, apa yang boleh kita lakukan adalah pertama sekali kita harus memberikan sokongan kuat kepada pejabat kesihatan daerah dan juga pusat-pusat kesihatan yang akan mengambil alih secara keseluruhan tentang program vaksinasi. Mereka ini diketuai oleh pakar-pakar kesihatan awam dan mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam menangani program vaksinasi sebelum daripada COVID ini dan mereka telah memberikan perkhidmatan yang begitu baik. Namun begitu, untuk program vaksinasi COVID-19 agak unik sedikit kerana ada beberapa ciri-ciri yang membezakan dengan vaksin yang lain kerana ini adalah merupakan vaksin untuk orang dewasa. Jadi koordinasi yang kuat di antara pejabat kesihatan daerah dengan klinik-klinik kesihatan harus dipertingkatkan supaya senarai mereka yang tidak mendapat vaksin, belum mendapat vaksin lagi di dalam sesuatu daerah itu dapat dikenal pasti. Biasanya pejabat kesihatan daerah akan mempunyai senarai mereka yang berada dalam populasi satu daerah tersebut yang mungkin belum lagi mendapatkan vaksin berdasarkan kepada daftar yang sedia ada. Yang ini harus kita koordinasikan. Bagi golongan yang mereka yang tidak pasti sama ada mereka mempunyai kontraindikasi untuk mendapatkan vaksin ataupun tidak. Misalnya ada ahli masyarakat yang mengalami alergik ataupun alahan. Tapi kita harus ingat bahawa tidak semua alahan-alahan ini adalah merupakan kontraindikasi. Kemudian mereka yang punya penyakit-penyakit yang kronik, misalnya pesakit kanser dan sebagainya, yang mana mungkin mereka khawatir kalau mengambil vaksin ini memberikan kesan yang negatif. Yang ketiga adalah bukan golongan yang mendapatkan rawatan-rawatan disebabkan mereka immunokompromis. Mereka ini adalah golongan yang mendapat rawatan ubat-ubat tertentu yang mengganggu imuniti mereka. Jadi golongan-golongan yang dikatakan mempunyai kontraindikasi ini, mereka harus mendapatkan pandangan dan juga diberikan kaunseling dan juga diberikan penilaian oleh pakar-pakar perubatan keluarga kita yang berada di klinik-klinik kesihatan untuk memastikan apakah mereka betul-betul tidak perlu mendapatkan vaksin. Kebanyakan daripada mereka masih boleh lagi mendapatkan vaksin, tetapi ada kaedah-kaedah tertentu. Misalnya kalau mereka mengambil rawatan untuk kanser dan mereka boleh mendapatkan vaksin setelah beberapa tempoh tertentu selepas mendapatkan ubat-ubat kemoterapi yang diberikan. Ada jadual-jadual tertentu yang disiapkan. Jadi ini merupakan perkara yang penting. Jadi di klinik-klinik kesihatan harus memberikan peluang kepada membuka peluang seluas-luasnya supaya golongan-golongan ini dapat mendapat konsultasi, mendapatkan khidmat nasihat sama ada mereka perlu atau tidak mendapatkan vaksin ini. Jadi ini kita perlukan pada masa yang sama bagi golongan yang pertama, kedua yang saya katakan tadi, mereka yang tidak mempunyai keupayaan untuk pergi ke klinik untuk mendapatkan rawatan di pusat-pusat pemberian vaksin sebelum ini harus dilakukan lawatan ke rumah dan mereka ini harus diberikan vaksin. Itulah cabaran yang kita hadapi apabila kita mencapai lebih daripada hampir coverage yang terakhir yang 5% terakhir itu. Jadi ini merupakan satu daripada usaha yang harus kita lakukan supaya kita mencapai kesemuanya. Walau bagaimanapun kita harus ingat bahawa 90% itu merupakan suatu target yang digunakan oleh kerajaan bagi melakukan perkara-perkara itu, biasanya membuka ekonomi dan sebagainya. Seboleh-bolehnya kita memberikan vaksin sebanyak yang mungkin melebihi daripada 90%. Dan janganlah kita berhenti cuma ke 90% saja. Kalau boleh kita berikan lagi tinggi coverage-nya lagi tinggi kerana konsep herd immunity sekarang ini tidak boleh lagi kita pegang disebabkan oleh kadar efektiviti varian Delta dan juga varian-varian baru ini begitu tinggi sekali. Ya, dan apa yang Datuk nyatakan tadi, dan kita pastinya semua rakyat Malaysia optimis untuk mencapai jumlah berkenaan melepasi 90% dan tidak terhenti di situ seperti yang Datuk nyatakan tadi bahawa ia perlu diselerakkan lagi dan perlu perbanyakkan lagi jumlah vaksinasi. Tapi Datuk mungkin kurang daripada 2 minit untuk kita bercakap. Selepas capai 90%, kita tahu ini adalah perkara penting untuk yang ditunggu oleh rakyat apabila
faham untuk merentas negeri dan sebagainya. Tetapi dalam situasi dan juga keadaan itu juga kita perlu faham bahawa bukan 90% itu sekadar untuk merentas negeri semata-mata, Datuk. Ya, betul. Jadi apabila kita mencapai tahap 90% bukan bermakna kita boleh kita katakan melupakan COVID-19 ini. COVID-19 akan berada dengan kita pada waktu yang dan tempoh yang lama. Jadi SOP harus kita teruskan juga kerana kita mesti pastikan bahawa kalau merentas negeri tersebut harus memakai penutup muka, harus juga melakukan penjarakan sosial dan elakkan daripada berkumpul. SOP ini harus kita teruskan sehinggalah kita mencapai tahap apabila R0-nya turun begitu rendah sekali. Jadi untuk mencapai ke tahap apa yang kita sebut sebagai tahap endemik. Dan kita jangan lupa bahawa kita belum lagi mencapai suatu liputan yang baik untuk golongan remaja. Tak sampai 10% pun sekarang ni remaja kita mendapatkan vaksin. Jadi kumpulan remaja masih lagi merupakan suatu kumpulan yang rentan yang akan menyebabkan berlakunya epidemik kalau mereka tidak diberikan vaksin. Jadi golongan dewasa kita sudah hampir mencapai objektif kita, tetapi jangan lupa banyak lagi perkara yang harus kita lakukan selain daripada SOP dan seterusnya. Tumpuan harus diberikan untuk memastikan bahawa golongan remaja yang telah pun dirancangkan untuk diberikan vaksin, diberikan pencapaian vaksin yang baik, dan sekolah juga sedang dibuka secara berperingkat. Dan kita tidak mahu nanti berlaku outbreak ataupun epidemik kecil di sekolah yang boleh mengganggu ekosistem kesihatan di negara kita. Baik, terima kasih Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, pakar kesihatan awam. Kita dapat apa yang Datuk nyatakan tadi, apa pun yang berlaku, kita perlu tingkatkan pematuhan SOP kita tingkatkan jumlah vaksinasi, tidak terhenti sekadar pada 90% semata-mata, dan itu perkara yang perlu kita ambil peranan, dan juga mungkin nombor-nombor yang seperti saya nyatakan kepada anda tadi berubah sepanjang minggu depan, dan itu antara fokusnya yang kita beri tumpuan, terutamanya berkaitan dengan peratusan jumlah vaksinasi. Kita nak berhenti rehat seketika sebab selepas ini saya nak bercakap berkaitan dengan pembukaan sekolah. Bagaimana situasi dan juga keadaan yang selamat di sana ketika ini. Kita berhenti rehat, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Bagaimana sebenarnya keadaan dan juga situasi pelajar-pelajar apabila sekolah di beberapa negeri termasuk di Kelantan dan juga Terengganu dibuka hari ini. Mungkin ada yang merasakan ceria tetapi dalam keadaan sama mungkin gundah seketika disebabkan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Dan ini merupakan gambaran hari pertama sesi persekolahan ketika tempoh pandemik COVID-19. Dan juga saya nak bawakan kepada anda apa yang pelajar-pelajar ini cakap, terutamanya di dua negeri dari Kelantan dan juga Terengganu. Jadi kita dengarkan mungkin antara apa yang dinyatakan pelajar-pelajar ini apabila wartawan kami Esra Awan ni bertemu dan juga berjumpa mereka, terutamanya berkaitan dengan perasaan hari pertama ke sekolah. Hari ini saya teruja sangat sebab hari ini first day sekolah kan. Saya nak SPM. Lepas tu hari semalam lagi saya gosok baju. Saya gosok awal-awal sebab saya excited sangat. Saya pakai mask, lepas tu bawa sanitizer sendiri. Saya excited tak? Saya sangat excited. Kenapa? Sebab saya nak belajar balik apa saya belajar online. Aku kukuhkan sebab SPM tahun depan dah, bulan 3. Lepas tu pun saya dapat jumpa kawan saya balik. Lama tak jumpa dia orang face to face. Tak sabarlah nak jumpa. Okey, saya dah cocok dua-dua. Dos pertama tu 2 hari bulan 8. Dos kedua 23 hari bulan 8. Saya excited lah sebab lama dah kan tak kalah. Lepas tu rasa ada basket. Sebelum tu belajar di rumah lagu mana? PDPR lah. Kadang-kadang tu PDPR kan biasalah online kan kita tak faham. Kita ikut tapi kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang kita faham. Gitu je lah boleh royak. Excited sangat, teruja lah sebab lama dah kan kita cuti sekolah. Lama ni bulan lebih rasa tak silapnya. Sebab sebelum ni pun buat PDPR je rumah. Kadang-kadang internet tu lah. Tanya ada, tanya tak ada. Susah lah sikit. Tapi memang excited sangat untuk hari pertama sekolah. Cukup dah untuk 2 dos.
Mungkin keadaan esok akan lebih bertambah sibuk apabila kebanyakan negeri telah pun akan membuka sekolah di peringkat negeri masing-masing, dan pastinya kita nak melihat kepada keadaan ini terutamanya berkaitan dengan keselamatan pasca pandemik COVID-19, bagaimana sistem pendidikan itu dapat berjalan dengan baik supaya pelajar-pelajar di Malaysia tidak ketinggalan walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Janice Chong, pengasas bersama dan juga pengarah program Evolution Enterprise bersama saya melalui Skype ketika ini. Selamat petang. Selamat petang, Ehsan. Ya, selamat petang, Janice. Pertama sekali, sekolah telah pun dibuka dan bermula hari ini dengan program vaksinasi yang kita lihat telah pun berjalan sejak beberapa minggu yang lalu kepada golongan remaja, pelajar yang berusia 12 tahun dan ke atas. Bagaimana Janice melihat kepada perkembangan ini, terutamanya untuk memastikan keseimbangan di antara pembelajaran itu berlaku dan juga program vaksinasi itu dapat berjalan dengan baik? Ya, saya rasa bukan sahaja pelajar dan remaja sudah mula menerima vaksin, kita juga lihat sekurang-kurangnya 90% daripada guru, staf dan pegawai-pegawai pendidikan telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Dan SOP di sekolah juga telah diperketatkan dan disesuaikan berdasarkan peralihan fasa sebuah negeri. Saya lihat memang kita sudah mula bergerak ke fasa endemik, dan saya amat berharap semua pelajar, bukan sahaja mereka yang menduduki peperiksaan, boleh mula kembali ke sekolah dan belajar secara bersemuka. Dan kita lihat dari segi pengurusan, mereka telah pun mula memberi vaksin kepada murid-murid yang akan kembali ke sekolah dulu, terutamanya pelajar berumur 17 tahun dan 18 tahun. Sementara oleh itu sekolah akan buka untuk mereka dahulu, sementara pelajar di antara 12 dan 16 tahun akan mula menerima vaksin pada masa yang akan datang. So berdasarkan dengan this kind of arrangement, kita boleh lihat mungkin dia tidak akan mencedaskan sangatlah proses untuk pelajar kembali ke sekolah. Dan juga Janice, persekitaran seperti yang Janice nyatakan tadi, mungkin keadaan dan juga situasinya selamat apabila program vaksinasi itu berjalan, bukan sahaja kepada pelajar, malah guru, kaki tangan sekolah dan sebagainya. Tetapi fokusnya selepas ini, bagaimana untuk kita mengekalkan tahap keselamatan kita, rasa selamat dan hilangnya rasa gundah di sekolah ini, dan seterusnya memberi fokus. Mungkin kita dah ketinggalan beberapa bulan, beberapa tahun yang lepas disebabkan tiada pembelajaran secara bersemuka. Apa yang perlu dilakukan, Janice? Untuk Masih Ehsan, untuk mengurangkan rasa kebimbangan di kalangan ibu bapa, is it? Ya, betul. Okey, so saya rasa pada masa yang akan datang, dari segi pengoperasian sekolah, semua pihak perlu memainkan peranan lah, bukan sahaja dari sekolah, malah ibu bapa, malah juga jabatan-jabatan kesihatan, pejabat-pejabat kesihatan yang sewaktu dengannya. So dari segi ini, untuk mengurangkan kebimbangan di kalangan siapa-siapa pun, maupun murid ataupun ibu bapa, pertama sekali komunikasi itu amat penting di antara sekolah dengan ibu bapa tentang SOP yang akan diambil, apa keadaan semasa, keadaan vaksinasi guru, keadaan jangkitan di kalangan murid sekiranya ada, dan dari segi policy maker, sama ada jabatan kesihatan ataupun pejabat-pejabat yang berkaitan, mereka perlulah ada transparansi dari segi data supaya ibu bapa tahu tentang keadaan virus ini di tempat mereka, supaya boleh juga mengurangkan rasa kebimbangan mereka untuk menghantar murid-murid ke sekolah. Kalau kita lihat kenapa rasa bimbang itu ada, disebabkan kekurangan maklumat, dan juga apabila kekurangan maklumat berlaku, kekurangan komunikasi berlaku, maka rasa takut itu memang by nature akan terjadilah. Dan juga Janice, sistem pendidikan perlu berubah mengikut keadaan dan juga situasi semasa, terutamanya ketika Malaysia berdepan dengan krisis kesihatan. Tetapi apa tindakan yang paling perlu bagi mengelakkan keciciran pelajaran dalam kalangan pelajar sekolah ketika ini? So saya rasa pada ketika ini, of course, from now, apabila murid-murid kembali ke sekolah, first thing first is kita perlu assess dulu di mana tahap pembelajaran murid tersebut. So untuk para pendidik yang mula mengajar, kita tidak boleh adanya one size fit all. So kita kena lihat di mana tahap pembelajaran murid kita yang kembali ke sekolah. Mungkin ada yang telah mengikuti PDPR selama ini, mereka boleh mengikuti pembelajaran seperti biasa. Tapi mungkin ada yang tidak boleh mengikuti disebabkan masalah teknologi, masalah devices. Oleh itu, guru-guru perlulah tahu di mana murid-murid ini berada, apa bantuan yang mereka perlukan. Tapi pada jangka masa yang akan datang, pada jangka masa panjang, kita perlu lihat dari segi
tiga aspek, iaitu dari segi kurikulum, semak semula kurikulum yang sedia ada untuk memastikan komponen-komponen penting seperti pembelajaran sosial emosi ada. So, bila masa ini kita berdepan dengan krisis lagi, murid-murid berdepan dengan keadaan seperti ini lagi, mereka sudah sedia. Dan kita juga kena lihat dari segi pembangunan sumber manusia. Teruskan lagi untuk bangunkan kapasiti guru, terutamanya dari segi penggunaan digital dan juga dari segi pengoperasian sekolah, bagaimana kita boleh membangunkan sekolah supaya mereka boleh diberi autonomi untuk membuat keputusan sendiri, sama ada sekolah patut buka ataupun sekolah tak patut buka, semasa berlakunya sesuatu krisis lah. Dan juga Janice, bagaimana untuk kita faham sistem yang ada hari ini? Kita cakap berkaitan dengan sistem pendidikan yang lebih baik, efisien dan sebagainya, terutamanya dengan kemajuan teknologi semasa akan mempertingkatkan mutu sistem pendidikan negara di masa hadapan dan seterusnya mungkin melahirkan generasi yang kalis cabaran. Bagaimana perkara ini dapat direalisasikan untuk kita terapkan kepada pelajar? Suasana cabaran hari ini berbeza, tetapi mungkin di masa hadapan akan lebih matang dalam menghadapi apa segala cabaran, bukan sahaja kesihatan, ekonomi dan sebagainya. So, kalau kita lihat apa yang kita ada hari ini, sebelum pandemik, kita semua tengah bergerak ke arah revolusi perindustrian 4.0, di mana kita lihat pada masa akan datang, kerja-kerja ataupun whatever that is in the future, dia akan lebih berfokus kepada mesin dan juga teknologi. Dengan berlakunya COVID, kita semua beralih ke PDPI dan kita banyak bergantung kepada teknologi. So, saya rasa COVID telah pun mempercepatkan proses kita untuk bersedia mendepani 4.0, dan saya harap dengan kemajuan ini, sekolah-sekolah boleh teruskan dan juga pihak kementerian juga boleh teruskan untuk terus melatih guru, melatih murid, menerapkan pembelajaran digital walaupun kita telah pun kembali bersemuka, supaya apabila cabaran yang akan datang, bila kita perlu beralih lagi kepada blended learning ataupun penggunaan digital, kita akan lebih bersedia. Dan akhir sekali Janice, mungkin apa yang Janice harapkan selepas ini, bukan sahaja di peringkat sekolah, IPT, APTS dan sebagainya, tetapi secara keseluruhannya untuk melihat kepada keadaan sistem pendidikan yang lebih baik? Saya rasa, saya harap lepas ini kita seperti yang saya kongsi tadi, lihat semula kepada kurikulum sedia ada. Kita perlu semak semula apa yang murid perlu belajar, apa yang penting untuk mereka. Yang paling dan yang kedua sekali ialah bangunkan kapasiti di peringkat guru dan sekolah supaya mereka boleh membuat keputusan sendiri, dan kita kena mula decentralize the school, so that apabila sesuatu krisis berlaku, pejabat pendidikan daerah dengan sekolah boleh membuat keputusan mereka sendiri tanpa bergantung kepada arahan daripada kementerian ataupun SOP yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan di komuniti tersebut. Baik, terima kasih Janice Chong, pengasas bersama dan juga pengarah program Evolution Enterprise, dan menarik apa yang dinyatakan oleh Janice tadi, perkara yang perlu kita lihat terutamanya bukan sahaja sekarang ketika kita berdepan pandemik COVID-19, tetapi untuk masa-masa akan datang, untuk memastikan dan juga untuk melihat kepada sistem pendidikan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Janice atas perkongsian itu tadi. Itu apa yang kita gambarkan dan juga apa yang kita lihat sebenarnya dalam fokus minggu depan. Tetapi ada dua perkara yang mungkin akan berlaku malam ini. Pertama sekali adalah Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC, yang mana sebelum ini merupakan PPV Mega, akan ditutup hari ini, dan juga malam ini dilaporkan acara simbolik untuk penutupan PPV Mega ini akan dibuat, dan sebenarnya telah pun melepasi 1 juta dos suntikan dibuat di PPV WTC ini. Dan juga malam ini jangan lupa, selepas lebih 40 hari memegang jawatan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tampil dalam satu temu bual khas bersama 3 stesen televisyen utama. Temu bual khas yang diadakan di Pejabat Perdana Menteri itu menyentuh banyak perkara, terutamanya berkaitan dengan pentadbirannya. Menerusi temu bual itu, Perdana Menteri mengulas tentang konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkannya merentasi agama dan bangsa. Selain itu, beliau turut menyentuh tentang rancangan Malaysia ke-12 RMK12 yang dibentangkannya di Dewan Rakyat pada 27 September lalu. Ismail Sabri turut menyentuh kerjasama bipartisan yang diusahakan beliau hingga temeterai perjanjian persefahaman MOU antara kerajaan dan pembangkang.
MOU ini merupakan satu sejarah baru dalam lanskap politik negara dan berjaya beliau usahakan dalam tempoh tidak sampai sebulan menggalas jawatan Perdana Menteri. Menerusi temu bual khas yang akan disiarkan di semua stesen televisyen utama tempatan, Perdana Menteri juga menyentuh perkara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat iaitu kebenaran rentas negeri dan isu My Travel Pass. Ismail Sabri juga menjelaskan tentang indeks prestasi utama KPI beliau sebagai Perdana Menteri ke-9, apa yang perlu beliau lakukan dan capai. Temu bual khas ini dikendalikan oleh Cynthia Eng dari Astro Awani, Terence Joseph Das RTM dan Azaria Tagaya TV3. Astro Awani akan menyiarkan temu bual khas bersama Perdana Menteri ini di saluran 501 dan semua platform digital kami pukul 9 malam ini. Selain daripada fokus yang apa yang anda lakukan, anda juga perlu fokus kepada apa yang mungkin berlaku minggu depan. Saya Sanaya, sekian dulu dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum, jumpa lagi.